Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pihak penganjur Seminar Kearifan Nusantara 2024, yang dihormati pembentang-pembentang kertas kerja, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Ucapan terima kasih juga kepada pihak penganjur atas pertimbangan mengizinkan kami untuk membentang kertas kerja ini secara rakaman atas talian. Berikutan atas masyarakah yang tidak dapat kami elakkan. Baiklah, saya Wan Muhammad Syihab, Wan Muhammad Faiz, bersama sahabat seperjuangan saya, Syed Hussein Ashraf, Syed Abdul Qadir dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Sumbangan dan Metod Penulisan Dr. Nur Zulaili Muhammad Ghazali dalam Kajian Hadis. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan pernyataan masalah. Masalah utama yang diangkat dalam kajian ini ialah kecenderungan masyarakat dalam pemahaman sesuatu hadis secara tekstual semata-mata yang sering dianggap terbatas pada konteks tempat dan latar masa ketika hadis Nabi SAW itu disabdakan. Jadi, Dr. Nur Zulaili cuba untuk merelevankan sesuatu hadis itu dalam konteks masa kini melalui metodologi penulisannya yang mencakupi ekstraks dan analisis hadis serta implementasi hadis dalam isu kontemporari memungkinkan pemahaman tekstual dan kontekstual hadis yang lebih luas. Metodologi kajian. Kami mengaplikasikan kaedah temu bual, pemerhatian dan kaedah tinjauan literatur. Nama penuh Dr. Zulaili ialah Nur Zulaili binti Muhammad Ghazali, dilahirkan pada 18 Jun tahun 1974 di Pekan, Pahang. Beliau dibesarkan di Pahang dan menerima pendidikan awal di sana. Kini, beliau menetap di Desa Bestari, Salaktinggi, Selangor. Beliau sekarang bekerja sebagai pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Negeri Sembilan. Antara bidang kepakaran beliau merangkumi pengajian Quran dan Sunnah, fiqh dan usul fiqh, syariah, hadis hukum dan isu-isu kontemporari wanita. Latar belakang pendidikan Dr. Nur Zulaili bermula dengan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad, Pekan, Pahang bermula tahun 1981 sehingga 1986. Setelah itu, beliau melangkah ke alam sekolah menengah di SMA Tengku Ampuan Fatimah dari tahun 1987 sehingga 1992. Setelah menamatkan peperiksaan SPM pada tahun 1992, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Bait, Jordan dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Pada tahun 1999, beliau berjaya memperolehi ijazah pertama dari Jordan setelah 6 tahun. Seterusnya, beliau menyambung semula pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pengajian Islam iaitu Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor dan berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2004. Setelah berjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana, beliau pun melanjutkan lagi pelajaran ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Quran dan Sunnah di UIAM dengan tesis yang berkisar tentang dui peranan wanita dan kerjaya dan selesai menamatkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah pada tahun 2016. Pada tahun 2001, bermulalah kerjaya Dr. Nur Zulaili sebagai tutor di QUIM iaitu College University Islam Malaysia ataupun nama lama bagi USIM. Beliau telah berkhidmat di bawah Fakulti Syariah dan Kehakiman iaitu FSK yang kini dikenali sebagai Fakulti Syariah dan Undang-Undang iaitu FSU. Kemudian Dr. Nur Zulaili dipelawa untuk mengajar subjek bidang hadis lalu ditugaskan ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah iaitu FPQS. Pada tahun 2004, beliau secara rasmi menjadi pensyarah di FPQS. Sepanjang perkhidmatan beliau di FPQS, beliau telah banyak mengajar subjek yang berkait dengan hadis. Pada tahun 2008 pula, beliau mendapat lantikan sebagai pensyarah kanan di FPQS. Sehingga kini, beliau telah berpengalaman mengajar di USIM selama 22 tahun. Antara sumbangan dan pencapaian beliau di peringkat antarabangsa adalah beliau pernah menerima jemputan ke Turki dalam satu persidangan antarabangsa iaitu International Symposium on Rethinking the Quran and Culture Program. Beliau juga bergiat aktif dalam membawa penulisannya ke persidangan-persidangan peringkat antarabangsa yang juga diadakan di kawasan tempatan. Sejumlah 35 penulisan beliau telah berjaya dibawa ke persidangan peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Persidangan International Conference on Natural Science and Heritage from Islamic Perspective 2018 ataupun dikenali sebagai Inspire 2018 dan lain-lain lagi.
Beliau juga aktif berkhidmat kepada masyarakat setempat, khususnya bidang hadis, fiqh dan juga tafsir Quran. Berikut merupakan senarai tempat pengkuliahan beliau di sekitar Selangor dan Negeri Sembilan. Di samping itu, beliau juga banyak mengangkat peranan wanita dan mengutarakan isu-isu kontemporari wanita dalam konteks hadis melalui kuliah dan ceramah beliau. Di samping itu juga, beliau banyak menerbitkan penulisan tentang wanita. Berikut merupakan antara penulisan-penulisan beliau tentang wanita. Sebagai contoh, penulisan bertajuk Gerakan Pejuang Hak Wanita dan Metodologinya dalam Memahami Quran dan Sunnah, Kajian terhadap Pertubuhan Sisters in Islam. Ketika ditemu bual, Dr. Zulaili menyatakan bahawa penulisan inilah yang menjadi titik permulaan beliau yang secara tidak langsung membawa kerjaya beliau kepada peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, metod penulisan Dr. Nozlaili dalam kajian hadis. Beliau menggunakan pendekatan kualitatif dalam kaedah pengumpulan dan analisis data. Baiklah, kaedah pengumpulan data. Pertama, kaedah tinjauan literatur. Pertama sekali, Dr. Zulaili mengumpulkan data dengan merujuk kepada sumber primer seperti Al-Quran dan kitab hadis, dan juga sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, tesis dan sebagainya. Yang kedua, kaedah ekstrak hadis dengan menggunakan Semantic Field Theory (SFT) atau kata lain teori medan semantik. Teori medan semantik (SFT) adalah satu teori yang digunakan oleh para sarjana sebagai usaha untuk memahami makna sesuatu perkataan. Teori ini menggabungkan satu perkataan dalam satu kumpulan yang sama. Teori ini terbentuk daripada keterkaitan makna perkataan yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum Dr. Zulaili melakukan kaedah ekstrak hadis, kata kunci atau perkataan akan dikenal pasti. Sebagai contoh dalam kajian beliau pada analisis tematik peranan ibu terhadap pembentukan spiritual anak berdasarkan hadis Sahih Bukhari, beliau menggunakan teori medan semantik (SFT) untuk perkataan mar'ah yang bermaksud perempuan dalam bahasa Arab. Menurut SFT, interpretasi hadis tidak hanya melibatkan hadis yang mengandungi mar'ah sahaja, tetapi perkataan sinonim, hypernim, meronim dan antonim tersebut juga akan digunakan. Berikut merupakan jadual jumlah hadis berdasarkan SFT perkataan mar'ah. Daripada semua kata semantik ini, ia menunjukkan aspek dan variasi yang berbeza berkaitan dengan konsep perempuan dalam konteks hadis. Dengan mempertimbangkan semua ini, pelbagai dimensi dan karakteristik yang berkaitan dengan perempuan dapat diteroka sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berikut pula menunjukkan contoh lain iaitu SFT bagi perkataan tifl, anak lelaki. Kita dapat lihat variasi perkataan yang pelbagai dan berbeza. Perkataan sinonim, antonim, hypernim dan meronim digunakan. Baiklah, bagi pengekstrakan dan carian perkataan dalam hadis, alat pengumpulan data yang digunakan oleh Dr. Zulaili antaranya ialah laman sesawangdara.net, aplikasi Jamik Kutub Tis'ah, perisian Maktabah Syamilah dan Jawamik Kalim. Seterusnya, beralih kepada kaedah analisis data. Dr. Zulaili sering menggunakan pendekatan analisis tematik dalam kajiannya. Beberapa kaedah digunakan untuk melakukan analisis tematik ini. Kaedah yang pertama, mengenal pasti hadis yang berkaitan dengan kajian. Dalam kajian beliau pada analisis tematik peranan ibu, daripada jumlah hasil pencarian hadis sebanyak 1,311 hadis, data telah diperkecil kepada 26 hadis yang berkaitan sahaja. 1,311 hadis itu diteliti satu persatu melalui metod induktif dan diduktif hadis. Natijah akhirnya, 26 hadis sahaja yang dipilih setelah proses ini dilakukan. Kaedah yang kedua ialah takhrij hadis dari Sunan Sittah. Proses takhrij ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis dengan lebih luas. Proses takhrij ini penting kerana terdapat periwayatan yang berbeza dalam bab yang berlainan. Dalam kajian Dr. Nozlaili pada analisis tematik peranan ibu, selepas proses takhrij ini dilakukan bagi 26 hadis asal, kajian ini berjaya mengumpulkan sebanyak 149 hadis peranan ibu. Dengan ini, data hadis yang banyak dapat meluaskan pemahaman sesuatu hadis yang boleh dikaji daripada pelbagai riwayat. Seterusnya, kaedah yang ketiga.
ialah merujuk kepada kitab syuruh. Contohnya kitab syuruh hadis seperti Fathul Bari, Umdatul Qari, Irsyad Sari dan lain-lain lagi. Disiplin daripada ilmu-ilmu lain juga akan dirujuk untuk melihat perspektif yang berbeza. Contohnya dari segi ilmu psikologi, kaunseling, usul fiqh dan lain-lain. Baiklah, kaedah yang terakhir, keempat. Setelah memahami makna dan penerangan hadis, tema akan dibentuk. Berpandukan perbahasan topik, penggunaan alat analisis juga dapat membantu proses tematik ini seperti Atlas TI untuk analisis tekstual dan kandungan teks hadis. Sebagai contoh, terdapat beberapa tema perbahasan yang telah dibina oleh Dr. Zulaili dalam satu kajian beliau pada tematik hadis wabak dalam kitab Sahih Bukhari. Tema ini dibina berdasarkan penelitian dan analisis berdasarkan kitab syuruh hadis. Berdasarkan 30 hadis Sahih Bukhari yang mengandungi perkataan wabak, adwa dan ta'un, terdapat 7 tema perbahasan dibentuk. Berikut merupakan 7 tema perbahasan yang didapati dalam kajian ini. Baiklah, seterusnya, keunikan metod penulisan Dr. Zulaili. Antara keunikan metod penulisan Dr. Zulaili ialah pada kaedah pengekstrakan hadis itu sendiri. Metod SFT yang dapat meluaskan carian perkataan ini membolehkan banyak kajian lanjutan boleh diteroka. Justru dengan metod inilah kajian penulisan Dr. Zulaili dapat mengorak langkah ke hadapan. Geran-geran penyelidikan yang beliau peroleh seperti Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Geran Penyelidikan Industri, Geran Penyelidikan KPT dan geran-geran pendidikan yang lain dipengaruhi oleh metod yang beliau aplikasikan. Pelajar-pelajar PhD, Master dan pelajar FYP beliau juga turut mengaplikasikan metod yang sama dalam penulisan kajian hadis. Jadi berikut merupakan penulisan Dr. Zulaili dan pengekstrakan perkataan yang dilakukan dalam kajian-kajian beliau. Antara ekstrak perkataannya ialah mar'ah, birsam, a'rab, wabak dan lain-lain. Kesimpulan. Baiklah, terdapat 5 kesimpulan utama mengenai sumbangan dan metod penulisan Dr. Zulaili. Yang pertama, pengajian dan pembelajaran hadis. Dr. Zulaili telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang pengajian dan pembelajaran hadis, terutama di USIM, melalui pengajaran dan penulisannya yang komprehensif. Yang kedua, karya rujukan dalam hadis. Beliau telah menghasilkan karya-karya yang dijadikan rujukan dalam ilmu hadis, terutama dalam hadis tematik, yang banyak memberi manfaat kepada komuniti akademik dan juga masyarakat umum. Yang ketiga, pemajuan peranan wanita dalam hadis. Dr. Zulaili menonjolkan isu-isu kontemporari wanita dalam konteks hadis, mendorong pemahaman lebih dalam mengenai peranan wanita dalam tradisi hadis. Baiklah, yang keempat, metodologi teori medan makna (SFT). Beliau menggunakan kaedah ekstrak hadis dengan SFT yang unik, meningkatkan kualiti dan kedalaman analisis dalam penulisan hadis. Dan yang terakhir, kelima, pendekatan teknologi dalam hadis. Dr. Zulaili memanfaatkan teknologi seperti perisian dan aplikasi hadis untuk memudahkan penelitian dan ekstraksi tema-tema hadis, dan ini telah menyediakan akses yang lebih luas bagi penyelidik dan pelajar untuk melakukan kajian lanjutan. Jadi sebagai penutup, kami berharap kajian ini dapat memberikan faedah kepada generasi mendatang, terutama pelajar dan penyelidik sekaligus. Moga Dr. Zulaili juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam penulisan kajian hadis. Jadi sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.